Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi ni cikgu nak jawablah soalan ataupun pertanyaan daripada rakan-rakan kamu tentang UNIMAS. Jadi sebenarnya cikgu pun tak adalah tahu sangat tentang UNIMAS ni. Universiti Malaysia Sarawak kan. Cikgu pun tak pernah pergi Sarawak, Sabah Sarawak tak pernah pergi. Tak tahulah macam mana keadaan bumi di sana, Sabah dan Sarawak. Tetapi paling tidak pun cikgu dah lalui zaman SPM, kemudian masuk matrikulasi, buat degree, kemudian dah bekerja, dan adalah kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak. Dan selalunya proses untuk kita sambung belajar ni dia sama saja sebenarnya. Maksudnya bila kamu habis saja SPM, kamu SPM. Jadi selepas SPM, cikgu tukar warna merah. Selepas SPM, kamu kena buat foundation. Selalunya lah foundation. Kamu kena belajar asas sebelum kamu melanjutkan pelajaran dalam degree. Okay? Dalam degree. Jadi foundation ni dia boleh lah dari segi macam-macam lah. Dia kata zaman peralihan daripada sekolah nak masuk ke universiti untuk buat degree. Degree tu ijazah sarjana muda. Ya, degree tu ijazah sarjana muda. Jadi foundation kamu boleh asasi atau matrikulasi. Boleh juga diploma, boleh juga STPM. Ni antara yang cikgu tahulah, asasi, matrikulasi, diploma, STPM. Jadi asasi ni selalunya melibatkan universiti. Universiti tu dia ada program asasi dia sendiri. Yang cikgu tahu asasi UiTM, asasi UIA, asasi UNIMAS. Sebab cikgu baru buka UNIMAS ni, Universiti Malaysia Sarawak ni, dia ada asasi dia sendiri. Jadi dengan adanya asasi dia sendiri itu, dia akan mudahkanlah pelajar-pelajar tu untuk sambung buat degree di universiti dia sendiri. Kalau dia buat asasi di UiTM, senang dia nak masuk degree dalam UiTM nanti. Kalau matrikulasi pula, dia boleh, tak ada masalah. Sebab matrikulasi ni bawah Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia. Mana satu lah ya, nama kadang-kadang tukar, kerajaan tukar, nama pun tukar. Ataupun STPM. Jadi boleh faham ya. Jadi maksudnya dia ada zaman peralihan daripada SPM nak pergi ke degree. Jadi ikutlah. Selalunya asasi matrikulasi ni dia 1 tahun. Okey, 1 tahun. Diploma ikut kepada diploma yang diambil, paling lama mungkin 3 tahun lah, ataupun 2 tahun setengah. STPM 2 tahun. Asasi matrikulasi pula boleh jadi 2 tahun ya, boleh jadi 2 tahun. Kemudian ada degree. Okey, ada yang tanya cikgu kalau dia bukan rakyat Malaysia. Okey, dia bukan nilah, dia international punya student. Jadi bila international punya student ni, dia agak mahal, dia punya yuran dia. Boleh dikatakan sangat-sangat mahal lah berbanding dengan pelajar-pelajar lokal. Pelajar-pelajar memang asal daripada Malaysia lah, dia agak mahal. Sebab itulah antara cara macam mana nak mengurangkan kos yuran ni adalah untuk dapatkan beasiswa. Jadi beasiswa ni tak semestinya beasiswa yang ada dalam negeri sahaja. Kan, beasiswa kerajaan ke, beasiswa kementerian ke, beasiswa JPA ke. Jadi bukan setakat itu saja beasiswa. Beasiswa ni macam-macam ada. Kadang-kadang beasiswa ASEAN dia buat beasiswa dia sendiri, ataupun kerajaan negeri dia asal, dia asal daripada negeri mana, negara mana. Jadi dia boleh tengok dekat negara dia tu ada tak beasiswa. Jadi dia boleh cuba mohon. Ataupun beasiswa yang daripada Europe kadang-kadang dia duit banyak, jadi dia ada bagi beasiswa untuk orang-orang yang susah ataupun orang-orang yang tidak bernasib baik ni, tetapi ada semangat yang tinggi untuk berjaya, untuk ubah kehidupan. Jadi beasiswa ni ada macam-macam. Ada beasiswa daripada Shell, ada beasiswa korporat, ada beasiswa daripada pusat zakat. Jadi dia kena alert lah, dia kena berwaspada, dia kena sentiasa tahu apa yang berlaku di sosial media. Ada beasiswa tertentu yang mungkin dia boleh dapatkan beasiswa tu. Sama juga rakyat Malaysia pun sama juga. Dia kena tahulah tentang beasiswa ni. Cikgu nak cerita pun, cikgu ada sekali saja yang dapat beasiswa.
Okey, yang lain tu semua guna duit sendiri atau duit pinjaman lah. Itu sedikit sebanyak lah cikgu ceritakan ya, daripada SPM nak pergi ke degree. Degree tu kalau dia nak sambung lagi boleh lah, dia sambung buat master. Okey, lepas master kita ada PhD. Dan ada orang dia sangat-sangat bagus, dia rajin, dia hard work. Sebab apa, orang yang daripada master nak PhD ni kadang-kadang dia tak memerlukan terlalu pandai sangat, tapi dia kena rajin. Okay? Rajin dan kuat semangat dia. Dia skip master. Okay? Dia skip master ni, dia tak buat, terus dia dapat PhD. Ya, ada orang macam tu ya. Okey, sekarang ni kita tengok kat UNIMAS, sebab ada kawan-kawan kamu yang tanya tentang UNIMAS ni, Universiti Malaysia Sarawak. Jadi dekat UNIMAS ni dia ada program asasi dia sendiri, foundation dia sendiri, yang mana kamu bolehlah nak apply, terutama sekali anak-anak daripada Sarawak atau Sabah. Okey, yang duduk dekat kawasan Sabah Sarawak tu lah. Kalau dia tak nak masuk matrikulasi, dia takut kadang-kadang matrikulasi ni dia mungkin kena pergi Semenanjung, jauh daripada ibu ayah dia, kena naik flight, macam-macam lah kesusahan yang kemungkinan akan dialami dia. Jadi dia nak belajar tempat yang dia tak perlu nak naik penerbangan, naik kapal terbang, tak perlu. Jadi dia boleh tengok dekat foundation UNIMAS ni. Jadi UNIMAS ni dia ada foundation for life science, okay? Foundation for life science, foundation for physical science, okay? Dan ada satu lagi, yang ni untuk yang international. Jadi kalau kamu bukan berasal daripada Malaysia, kamu boleh mohon yang International Foundation in Science. Okay, International Foundation in Science. Jadi sebabkan ada yang tanya tu, dia kemungkinan international student, mungkin mak ayah dia kerja dekat sini dan belajar kat sini, dia pun belajar dekat sini, lebih faham tentang yang ada di sini, cikgu pergilah kepada program detail dia. Okay, jadi dia ada di situ yuran pengajian foundation. Foundation selalu tak lama, 1 ke 2 tahun saja. Kalau lama bermasalah lah, sebab yang ni bukannya degree, bukan sertifikat. Dia tak boleh guna pun dia nak mohon kerja nanti. Degree tu yang akan digunakan untuk mohon kerja. Dia macam sijil saja untuk foundation ni. Jadi dia 1 tahun saja, 2 semester saja. Kemudian available untuk local dan international student. Maksudnya bukan rakyat Malaysia, bukan warga negara boleh mohon dekat foundation ni. Okay, dekat foundation. Okey, sekarang ni kita tengoklah ya, apa benda dia punya syarat-syarat. Okey, nationality boleh, anak-anak Malaysia pun boleh nak mohon untuk program ni. Okey, anak-anak Malaysia boleh nak mohon apa ni, program International Foundation in Science. Okey, anak-anak Malaysia, lepas tu apa ni, orang antarabangsa lah ataupun yang bukan warga negara. Cuma di sini ni dia kena ada University Academic Requirement as stated in the Malaysian Qualification Entry Requirement for all level equivalent. Jadi kalau dia ambil SPM saja sebenarnya dah boleh guna lah. Sebab apa? Sebab dia dah ikut MQA Malaysia punya standard. Kalau dia ambil SPM lah. Kalau dia tak ambil SPM, dia paling tidak kena O level. O level ni kalau tak salah cikgu, dia IGCSE ni, International Grade Cambridge System Education, kalau tak salah cikgu lah. Dia ada yang international standard tu, yang O level tu. Kalau tidak, dia ambil yang guna yang SPM. Kalau salah, kamu boleh beritahu kat cikgu kat bawah ruangan komen tu ya. Jadi kemudian yang ni dia ada dia punya requirement dia. Jadi paling kurang grade C, at least C grade. Ni dia rendah sikit lah minimum requirement dia tu, untuk subjek seperti biology, fizik, math, matematik, chemistry, English. Okay, seterusnya do not have any physical disability. Dia akan mengganggu lah laboratory punya work ni ya. Kerja-kerja makmal dia akan terganggu kalau dia ada kekurangan lah. Okay, nah ini sambung juga. Yang ni boleh baca lah requirement dia ni ya. Lepas tu fee. Fee ni untuk Malaysia pun ada, untuk yang overseas pun ada lah. Jadi dia agak mahal juga kalau yang melibatkan international punya program study ni. Lebih kurang 10,000 dekat sini. Okey, ringgit Malaysia ya. Ringgit Malaysia RM. Okey.
recurring fee ni cikgu tak pastilah ya. Apa ni, yuran-yuran tambahan lah kot ya. Jadi ada lebih kurang 10,000 untuk 2 semester. Kemudian non-Malaysian pula dalam USD. Dia dalam USD. Okay, dalam USD. USD ni kena darab lah, darab 3 atau darab 4. Jadi lebih kurang samalah, lebih kurang 10,000 ke 15,000 juga untuk 1 tahun. Memang agak mahal. Sebab tu kadang-kadang orang yang belajar di sini selalunya dia dapat beasiswa. Beasiswa dari negara asal dia atau beasiswa daripada syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat tu kadang-kadang dia nak mungkin kurangkan teks dia ke, jadi dia bagilah beasiswa. Jadi teks tu mungkin akan, teks tu cukai lah ya, cukai, kurangkan cukai dia, kadang-kadang dia bagi beasiswa. Jadi kadang-kadang macam-macam syarikat ni kemungkinan dia boleh bagi beasiswa. Jadi program structure dia akan belajar lah semua benda ni. Cikgu tak nak lah pergi satu-satu ni, akan ambil masa. Kemudian bila dia dah habis foundation dia boleh lah nak mohon sambung belajar di Universiti Malaysia Sarawak juga dalam fakulti-fakulti yang ada di Universiti Malaysia Sarawak. Sebagai contoh, kalau dia nak jadi doktor atau nak jadi jururawat, dia boleh masuk fakulti perubatan dengan sains kesihatan lah. Fakulti perubatan dan sains kesihatan ni, dia boleh mohon nak jadi doktor. Maksudnya dengan dia masuk je International Foundation Science ni kan, 1 tahun dia belajar bersungguh-sungguh, dapat result yang paling bagus sekali, dia boleh mohon untuk masuk fakulti perubatan dan sains kesihatan ni untuk program doktor perubatan ataupun program kejururawatan. Boleh ya, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Jadi kemungkinan nanti dia dah dapat program tu, dia kena cari duit beasiswa jugalah, kena cari beasiswa untuk tanggung kos sambung belajar dia. Sebab selalunya bila sebut tentang perubatan ni, memang kos untuk pengajian itu sangat-sangat tinggi, terutama sekali kalau international student yang bukan warga negara. Kemudian ada fakulti-fakulti lain yang boleh juga dimohon. Okey, ni satu-satulah, cikgu tak terang lah satu-satu ni ya. Kalau kamu nak tahu nanti, kamu boleh tulis kat ruangan komen kamu nak tahu tentang program apa. Jadi cikgu boleh buat research sikit-sikit, buat kajian sikit-sikit, baca sikit-sikit. Cikgu cuba macam kata apa, bersembang lah dengan kamu ya, apa benda yang melibatkan program tersebut. Okey, jadi boleh mohon sambung belajar lagi di UNIMAS. Jadi maksudnya foundation kamu buat di, maksudnya SPM kamu dekat Sarawak, kamu ambil SPM dekat Sarawak, kamu memang orang Sarawak, kamu tak nak masuk matrikulasi, kamu tak nak masuk asasi tempat lain, kamu masuk asasi dekat UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Lepas tu, habis je asasi tu, kamu sambung pula dekat UNIMAS juga, kamu buat degree dekat situ. Degree apa? Degree ni lah, semua-semua ni. Okey, semua-semua ni. Okey. Jadi ada engineering pun ada, computer science pun ada. Ada banyak lah ya, fakulti dekat UNIMAS ni. Sekarang ni kita pergi kepada yang ni, Foundation for Life Science. Okey. Jadi program dia lebih kurang lah. Okey. Tapi ini untuk warga negara sahaja. Jadi maksudnya asasi ni untuk warga negara sahaja. Dia tak boleh untuk yang bukan warga negara. Dan dia punya yuran pun dia tak semahal yang tadi lah, hampir 10,000 kan. Jadi lebih kurang 2,000 sahaja. Kan 4 kali ganda tadi yang international. Kalau yang ni lebih kurang 2,000. Kemudian program dia. Kemudian daripada asasi ni juga dia boleh sambung dekat ni, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Okay, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Boleh kamu nak jadi doktor, kamu tak perlu masuk asasi UiTM ataupun asasi universiti lain ataupun matrikulasi, kamu masuk ke dalam yang UNIMAS punya. Tapi kamu kena ingatlah, kalau perubatan ni memang dia punya kepadatan sangat-sangat tinggi. Memang kalau boleh orang yang nak minta perubatan ni mesti straight A. Okay? Semua A waktu dia duduk, masa dia buat kat asasi. Okay? Kemudian ada fakulti-fakulti lain juga. Ni ada psikologi. Kan ada pelajar tanya cikgu tentang psikologi kan. Jadi boleh sambung untuk psikologi. Psikologi ni dia bahagian manusia lah. Kalau dekat sini dia tulis Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia.
Okay, sains kognitif dan pembangunan manusia. Okay, yang ini untuk yang foundation science kan. Tadi kita pergi pula yang ketiga. Dia ada 3 foundation saja dekat sini. Foundation for Life Science, Foundation for Physical Science, International Foundation in Science. Jadi yang last kali ni kita ada Foundation for Physical Science. Jadi sama juga 2 semester 1 tahun. Jadi samalah syarat dia untuk yang masuk yang ini, dia mesti dia sama ada dia Melayu, dia peribumi Sabah Sarawak, orang asli Semenanjung. Okey, orang asli Semenanjung. Jadi boleh mohon untuk UNIMAS. Kemudian adalah syarat-syarat dia tu, kamu boleh baca lah yang ni ya. Yuran dia pun lebih kurang sama juga, 2,000 sahaja. Ringgit Malaysia ya, ringgit Malaysia. Kemudian ni nama program dia, boleh masuk dekat Fakulti Kejuruteraan. Engineering lah, engineering. Nama pun sains fizikal kan. Sains fizikal dia lebih kepada engineering. Di sini juga ada sains komputer, computer science dan teknologi maklumat. Okey, jadi kalau kamu minat tentang komputer-komputer ni, kamu tak nak pergi jauh-jauh, kamu nak belajar dekat UNIMAS sahaja, dekat Sarawak juga, jadi boleh mohon dekat UNIMAS ni. Cara nak mohon dia nanti, kamu kena buka laman web dia, kena tengok. Nanti cikgu letakkan link laman web ni, kamu boleh buka lah. Dan kalau nak lagi mudah, kalau ni kamu call, tanyalah macam mana nak mohon kan. Okey. Jadi ini sajalah yang cikgu mampulah untuk terangkan kepada kamu tentang UNIMAS. Mana-mana universiti, laluan nak masuk tu mesti sama. Dia tak ada beza sangat. Okay, selepas SPM, kamu kena buat foundation dulu. Ataupun kena ada asas dulu sebelum kamu nak sambung buat degree. Degree tu apa? Ijazah sarjana muda. Kemudianlah baru pergi sarjana sahaja. Kemudian PhD. Jadi sebelum nak masuk buat degree tu, ijazah sarjana muda tu, sama ada kamu daripada matrikulasi, kamu daripada asasi, kamu daripada diploma, ataupun daripada STPM. Yang ini yang 4 yang cikgu tahulah. Kemungkinan ada benda lain yang lain cikgu tak tahu tu, kamu boleh bagi tahulah kat cikgu ya. Jadi ini antara yang cikgu boleh terang kepada kamu. Hopefully sedikit sebanyak kamu jelaslah macam mana kamu nak sambung belajar nanti.